Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran lagi menerusi rangkuman berita seminggu pada kali ini bersama saya Fansurina Abdullah. Sebelum memulakan rangkuman pada hari ini, kami dari Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM menjunjung kasih kepada Kebawahuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah atas perkenan menyempurnakan Majlis Pemasyhuran Bandaraya Kuantan dan perasmian Kompleks Bandaraya Kuantan. Baiklah, untuk berita penuh, teruskan bersama kami. Kebawahuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah berkenan mengisytiharkan Kuantan sebagai bandaraya dan merasmikan Kompleks Bandaraya Kuantan semalam. Tuanku Yang di-Pertuan Agong kemudian turut mengumumkan pelantikan Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein sebagai Datuk Bandar Kuantan yang pertama sebelum beliau menghadap dan melafazkan penerimaan jawatan serta mempersembahkan ikrar setia. Sementara itu, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong meminta supaya Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Kuantan menumpukan usaha ke arah peningkatan perkhidmatan yang mengutamakan rakyat. Seri Paduka bertitah penubuhan sebuah bandaraya bukanlah semata-mata pada nama, namun hendaklah menumpukan usaha ke arah kesejahteraan rakyat. Kita menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan keizinannya jua Bandar Kuantan yang merupakan ibu negeri Pahang Darul Makmur akan dimasyhurkan sebagai sebuah bandaraya. Menurut catatan sejarah, Bandar Kuantan telah wujud di sekitar pertengahan kurun ke-19. Bermulanya dengan sistem pentadbiran bandar menerusi penubuhan Kuantan Sanitary Board pada 1 Ogos 1913. Bandar Kuantan kini terus melangkah gagah dan bakal menciptakan satu lagi sejarah, insya-Allah. Turut berangkat, Kebawahuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj dan Kebawahuduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanat Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah. Hadir sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosti Wak Ismail, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraidah Kamaruddin, Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang. Baginda juga meminta semua rakyat Pahang mendoakan semoga Bandaraya Kuantan akan menjadi sebuah bandaraya yang unggul serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebawahuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah berkenan merasmikan Menara Kuantan 188 dan Jambatan Putra secara maya malam tadi. Tuanku Yang di-Pertuan Agong dalam perasmian sempena pengisytiharan Kuantan sebagai bandaraya telah berkenan menandatangani plak perasmian bagi mercu tanda dan jambatan baharu Bandaraya Kuantan. Seri Paduka Baginda meminta supaya orang ramai sentiasa mengamalkan norma baharu dan mengamalkan saranan kerajaan dalam menghadapi pandemik COVID-19. Turut berangkat, Kebawahuduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanat Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Ru'aituddin Al-Mustafa Billah Shah. Dalam majlis tersebut, Tuanku Pemangku Raja Pahang turut berangkat ke Dek Pemerhati untuk menikmati pemandangan Bandaraya Kuantan dan Sungai Kuantan dengan diiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail. Baginda kemudiannya diiringi turun ke laman hijau bagi menyempurnakan pelancaran pertunjukan bunga api dan perarakan 11 buah bot berias sebagai simbolik perasmian majlis tersebut. Pemasyhuran Kuantan sebagai bandaraya akan memberi impak serta kesan besar terhadap bukan sahaja dalam aspek urus tadbir, malah kepada keseluruhan pembangunan daerah ini.
Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wak Ismail berkata, daerah Kuantan juga dijangka terus membangun dengan watak dan rupa bentuknya tersendiri sebagai bandaraya antarabangsa yang syarat dengan nilai, budaya, sejarah serta ampuh ekonominya. Jelasnya lagi, sesuai dengan tarafnya sebagai bandaraya, perkhidmatan yang bakal disumbangkan adalah sentiasa yang terbaik supaya dapat terus menyumbang kepada pembangunan yang bersifat lestari dan inklusif. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pemasyhuran Bandaraya Kuantan dan Perasmian Kompleks Bandaraya Kuantan di sini semalam. Sehubungan itu, beliau berkata Kerajaan Pahang juga komited dalam merangka strategi pembangunan demi membentuk komuniti bandaraya yang memiliki minda kelas pertama. Katanya, antara usaha yang akan dilaksanakan adalah menyediakan perumahan berkualiti dan selesa dengan segala kemudahan prasarana atau kemudahan yang mencukupi dan menambah baik kawasan berfungsi sebagai pusat aktiviti fizikal, sosial dan kebudayaan. Pembukaan Menara Kuantan 188 dijangka memberi kesan positif kepada pembangunan kawasan pelancongan di sekitarnya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wak Ismail dalam ucapan sempena perasmian Menara Kuantan 188 dan Jambatan Putra berkata, ia juga merupakan sebahagian daripada siri pembangunan yang telah dirangka. Katanya, ia juga dijangka bakal memberi kesan limpahan kepada tempat-tempat tarikan pelancongan lain seperti Taman Kerang Kuantan, Taman Esplanade Kuantan dan Taman Zoo Mini Teruntum yang terletak tidak jauh dari menara itu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Menara Kuantan 188 dan Jambatan Putra di Kuantan malam tadi. Beliau berkata Majlis Bandaraya Kuantan MBK juga telah diarahkan supaya mewujudkan jejak sejarah di sepanjang laluan Kuantan Esplanade. Tambah beliau lagi, menara ini merupakan salah satu daripada projek berimpak tinggi yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Negeri Pahang, ECERDC. Datuk Bandar Pertama Majlis Bandaraya Kuantan Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein berazam untuk menjadikan Kuantan sebagai salah satu pusat pelaburan yang penting di negara ini. Yang Hormat Datuk Hamdan berkata, beliau akan berusaha untuk memastikan segala amanat kerajaan negeri dapat dijayakan dan akhirnya Kuantan akan dapat menjadi satu bandaraya yang setanding dengan bandaraya yang lain di negara ini. Dulu saya dapatkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu program Majlis Pemasyhuran Kuantan sebagai bandaraya telah disempurnakan oleh Bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Putra Agong. Dan sesungguhnya majlis pada hari ini begitu bermakna untuk Kuantan dan juga untuk Pahang amnya. Dan saya bagi warga Majlis Pembandaran Kuantan menjunjung kasih atas keberangkatan Bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Putra Agong dan juga Raja Permaisuri, Yang Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Yang Berhormat Menteri KPKT, Berhormat Menteri Multimedia. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas Majlis Pemasyhuran Bandaraya Kuantan dan Perasmian Kompleks Bandaraya Kuantan di Kuantan semalam. Sementara itu, beliau berkata untuk memperoleh status bandaraya ini merupakan satu usaha yang berpanjangan oleh semua pihak. Beliau juga berterima kasih kepada kerajaan negeri yang telah memberi segala sokongan dan juga menyediakan pelbagai keperluan untuk Majlis Perbandaran Kuantan MPK dinaik taraf kepada Majlis Bandaraya Kuantan. Kerajaan Pahang bersetuju membuat sumbangan tunai RM500 bagi setiap ketua isi rumah KIR yang berpindah ke pusat-pusat pemilihan sementara PPS serta rumah saudara mara susulan terkesan bencana banjir pada Januari lepas. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wak Ismail berkata, sumbangan tunai dengan nilai sama juga akan diberikan kepada peniaga-peniaga di gerai-gerai dan rumah kedai yang turut mengalami bencana sama di seluruh negeri.
Beliau berkata jumlah kesemua penerima ialah 18,726 orang melibatkan peruntukan kira-kira 9.4 juta ringgit dan keputusan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri yang dipengerusikan beliau pagi Rabu lalu. Beliau juga berkata selain itu Kerajaan Pahang juga menetapkan pemberian bantuan bayaran sewa rumah untuk selama 3 bulan kepada KIR yang kehilangan rumah asal dan rumah tidak dapat diduduki akibat bencana sama. Menurutnya jumlah KIR terbabit ialah 27 orang manakala peruntukan disediakan bagi menampung kosewaan rumah selama tempoh 3 bulan berkenaan ialah kira-kira RM6,800. Katanya, mesyuarat MMK Negeri juga turut bersetuju menyumbangkan sebuah komputer riba setiap seorang kepada penerima di bawah senarai bantuan kanak-kanak BKK Negeri Pahang yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021. Kerajaan Pahang akan mengutamakan kawasan pantai yang terhakis teruk atau dalam kategori tahap 1 untuk ditambak dengan pasir termasuk menyegerakan di kawasan yang mempunyai aktiviti seperti pelancongan dan penempatan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, setakat ini 10 lokasi telah dikenal pasti sebagai terjejas teruk akibat hakisan di sepanjang 271 km pantai yang bermula dari Cerating hingga Rompin. Katanya proses inventory akan dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saluran Pahang dengan melakukan kajian lebih mendalam dan menyeluruh termasuk jenis pasir yang sesuai untuk digunakan bagi menambak pantai terjejas. Beliau berkata demikian ketika meninjau kesan hakisan di kawasan pelancongan di Kampung Tanjung Batu di Pekan Selasa lalu. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar berkata, sepanjang tahun lalu hampir 4 juta pelancong domestik mengunjungi pantai di Pahang ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dikuatkuasakan. Sekaligus menunjukkan kawasan pantai di negeri ini adalah popular. Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang JKPHS kali kelima tahun 2020 yang telah bersidang pada 18 Disember 2020 telah bersetuju memutuskan bahawa penggunaan vaksin COVID-19 adalah diharuskan. Sahibu Samahah Mufti Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman Haji Osman berkata, keputusan tersebut dibuat bagi penggunaan vaksin COVID-19 dengan bertujuan sebagai imunisasi kepada umat Islam adalah diharuskan. Jelasnya, pemberian imunisasi vaksin COVID-19 kepada umat Islam di negeri ini yang akan dilaksanakan secara berperingkat kepada golongan yang ditentukan adalah menepati prinsip maqasid syariah. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan kepada Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM Selasa lalu. Program suntikan vaksin COVID-19 bagi negeri Pahang di bawah fasa 1 yang melibatkan barisan hadapan lebih 28,000 orang akan bermula akhir Februari ini. Masyarakat masih perlu mengamalkan norma baharu walaupun selepas menerima vaksin tidak lama lagi bagi memastikan penularan pandemik COVID-19 dapat diputuskan sepenuhnya. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Haji Bahari Datuk Tok Muda Haji Cik Awangah berkata, ia mengambil masa selama 3 hingga 4 tahun sebelum pandemik berkenaan pulih di seluruh dunia. Beliau berkata demikian pada wawancara eksklusif Bicara Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM Rabu lalu. Sementara itu, Yang Hormat Datuk Dr. Haji Bahari berkata, kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 menunjukkan perkembangan positif di negeri ini apabila kebarangkalian jangkitan menurun daripada 1/1 kepada 1/0.79. Jelasnya, kewujudan kluster baru dikesan pula bukan menunjukkan ia sukar dikawal, tetapi menunjukkan kes-kes lambat disaring. Jika kawasan berkenaan berisiko tinggi, PKPD akan dilaksanakan. Dalam tempoh itu, beliau memaklumkan barisan petugas hadapan di Pahang sememangnya penat berhadapan dengan situasi COVID-19, namun mereka mampu mengatasinya dengan semangat kental yang ada.
Dua buah rumah rakyat Pahang RRP fasa pertama bagi Dewan Negeri Pulau Manis diserahkan Jumaat lalu kepada penerimanya di Kampung Seri Damai dan Kampung Pulau Manis. Penyerahan RRP disempurnakan oleh Ahli Dewan Negeri Pulau Manis Yang Berhormat Datuk Haji Khairuddin Mahmud. Turut hadir Setiausaha Bahagian Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Azlan Mat Yaman, wakil daripada Pejabat Daerah dan Tanah Pekan dan Pejabat Pertanian dan Daerah Pekan serta pemimpin setempat. Yang Berhormat Datuk Haji Khairuddin berkata, usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Pahang melalui ilham Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sendiri telah memberi sinar baru kepada rakyat yang memerlukan. Katanya, bantuan rumah ini adalah salah satu bukti kerajaan negeri sentiasa berusaha membela nasib rakyat dan akan melaksanakan pelbagai lagi projek yang memberi manfaat berterusan. Berita itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Pahang kini berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, jadi terus patuh SOP yang ditetapkan kerajaan bagi memutuskan rantai pandemik COVID-19. Teruskan bersama Pahang Media untuk mendapatkan berita terkini di negeri Pahang. Jangan lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.